mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insya-Allah wasil li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, jadi pada hari ini untuk kelas ini kita akan membincangkan. Kita dah lihat sebelum ni bagaimana apabila kita apabila kita memalarkan kelajuan cahaya untuk semua kerangka rujukan, maka kita perlu mengubah konsep ruang dan juga konsep masa kita, right? Dan ini salah satu postulat teori kerelatifan khas, di mana nilai halaju cahaya itu sama untuk semua kerangka rujukan inersial. Maksudnya kelajuan kita relatif kepada cahaya ataupun kelajuan sumber cahaya itu tidak akan mengubah kelajuan cahaya yang kita ukur, right? Dan berdasarkan postulat itu, Albert Einstein telah membangunkan teori kerelatifan khas. Maksudnya beliau membangunkan teori kerelatifan khas tu dengan mula mengandaikan bahawa apa akan jadi kalau halaju cahaya ni, kelajuan gelombang cahaya ni dia sama untuk semua kerangka rujukan. Kemudian dilihatlah implikasi je, dan beliau mendapati sekiranya kelajuan cahaya tu ingin malar untuk semua kerangka rujukan, maka ruang ataupun jarak dan juga masa perlu berubah, right? Sebab itulah kita ada fenomena pengecutan jarak, pengembangan masa, right? So kedua-dua fenomena itu berlaku semata-mata untuk memelihara kedaulatan kelajuan cahaya itu. Dalam arti kata kelajuan cahaya itu mesti sama untuk semua orang dalam semua kerangka rujukan inersial, right? Selain daripada perubahan ke atas jarak dan juga tempoh masa, konsep jisim dan konsep tenaga juga perlu berubah, right, demi memenuhi ataupun demi memelihara kedaulatan kelajuan cahaya itulah, right? Jadi untuk kelas hari ini kita akan lihat bagaimana konsep jisim dan juga konsep tenaga itu perlu berubah dalam teori kerelatifan khas, right? Dan sebenarnya bila kita bercakap tentang konsep tenaga dan juga jisim dalam teori kerelatifan khas, saya rasa kita semua sudah tahu rumus yang digunakan, iaitu E sama dengan MC kuasa 2. Dan saya rasa itu antara persamaan yang antara rumus yang paling masyhur lah, right? E sama dengan MC kuasa 2. E itu adalah tenaga, M adalah jisim dan C adalah kelajuan cahaya, right? Jadi persamaan itu dia memberitahu kita bahawa tenaga dan jisim ni terkait. Dan dalam kelas hari ini dan juga kelas hari Isnin depan, kita akan lihat bagaimana kedua-dua jisim dan tenaga itu terkait dan apa implikasinya, right? Apa implikasinya, apa kesannya saling kaitan di antara tenaga dan jisim ini, right? Dan seperti mana bila kita berbincang tentang pengecutan jarak dan pengembangan masa, kita lihat bagaimana konsep jarak dan konsep masa yang dahulunya tidak berubah, yang dahulunya mutlak dalam fizik klasik, apabila kita berpindah ke dalam fizik kerelatifan, ianya perlu berubah, right? Maksudnya in classical physics, space and time are absolute. The flow of time does not vary, right? The separation between two objects remain the same regardless of wherever you measure it from, right? That is in classical physics, right? But in modern physics or in relativistic physics, we saw that the flow of time, how fast time passes, can vary, and we also found that distances can shrink, right? So relativistic physics forces us to revise, right, our concept of space and time, right? So
in the same way, relativistic physics will also force us to revise what we previously understood about what is mass, what is energy, right? Dan itulah yang kita akan bincangkan dalam kelas hari ini. Mula bincangkan hari ini sehingga hari Isnin, right? Jadi untuk bahagian pertama ni, sebelum kita melihat bagaimana konsep ruang, konsep tenaga dan jisim ni berubah dalam fizik kerelatifan, kita ulang kaji terlebih dahulu apa yang kita sedia ketahui tentang konsep jisim dan juga konsep tenaga dalam fizik klasik. Dan untuk pusingan yang pertama ni, kita akan buat perbincangan secara berkumpulan. Jadi saya akan gunakan breakout room tu untuk pecahkan awak. Jadi, dan saya akan berikan soalan untuk awak bincangkan. Let me see whether I can get this to work. Dah lama tak boleh ke room. Let's see, let me copy, right? Okay, let's see. Right, saya akan buat breakout room dulu. I need to find. Yeah. Okay. I'm not sure whether it is appearing or not. Okay, yeah. Right, so saya perlu gambar apa? Let's say 40, so I need, let's see whether 20 can, it's too little. 15 should be okay. Right, create rooms. Right, jadi breakout room tu sedang dibuat sekarang. Jadi ada, let's see, ada 4 soalan yang saya nak awak bincangkan dalam kumpulan masing-masing. Saya peruntukkan dalam setengah jam jugalah untuk kedua-dua untuk menjawab ke semua soalan ni. Saya akan kongsikan pautan ke Google Slide ni. Sebab saya buka file tu, seperti biasalah awak simpan, awak salin dan simpan dalam Google Drive masing-masing lah. Sebab yang ini adalah this is the master file, so you don't edit it here, right? So you save it onto your Google Drive and then you can begin the discussion, right? So let me just put you into your rooms. Before that, let me share the link first. So let me share the link. Okay, jadi saya dah letakkan pautan tu di bahagian chat. Jadi bila awak buka tu, you save it to your Google Drive, right? And then you can write your answers once you have done that, right? Jadi saya akan masukkan awak semua ke dalam breakout room masing-masing. Jadi so saya tu tinggal saya tu see.
Dengan kau, Sir. Ya, saya Hazat. Saya masuk lambat sikit, Sir. Tengok, let's see. Let's see. Tengok, Baik. satu.
Ya.
Hello, Assalamualaikum Sir. Assalamualaikum tuan. Ya saya. Sekarang tengah grouping kerja grouping Sir? Yalah. Okey. Sorry Sir, saya terlambat tertinggal. Sekejap. Kerja group yang relativity tu kan Sir? Tak apa, sekejap Ah. lagi saya buat. Yang Sir. Okey. Ke memang dah ada list group Tak ada. dengan Dia tak ada. yang lain-lain? Tak ada, random kan? Cuma masuk dalam breakout room je lah. Saya yang breakout room tu pun saya assign automatic assign macam tu je. Okay, tak apa. Saya buat seorang Sir. Awak masuklah group yang pilih dengan awak je tu. Okey. Baik Sir. Okey.
Baik, jadi selamat kembali ke Bilik Besar. Jadi saya ada kongsikan pautan ke Google Sheet untuk awak letakkan pautan um, Google Slide awak. Jadi awak boleh setiap kumpulan tu just satu wakil saja untuk letakkan pautan Google Slide masing-masing di dalam Google Sheet. Right? Jadi you can open the link. Saya dah berikan pautan tu di bahagian chat dan boleh letakkanlah pautan dan juga nama ahli kumpulan awak. Okey. Jadi saya beri awak dalam 1 minit atau 2 minit untuk letakkan pautan kumpulan masing-masing di dalam Google Sheet tu. Right?
Baik, jadi saya rasa ramai banyak kumpulan yang dah meletakkan pautan masing-masing kat situ. Jadi kita nak dengar daripada mungkin dalam 3 kumpulan apa yang telah mereka bincangkan dan juga jawapan mereka. Jadi kita akan gunakan menalah ni untuk memilih cerita kumpulan tu. Jadi kumpulan yang pertama right. Jadi kita jemput wakil kumpulan yang ke-7 untuk berkongsikan hasil perbincangan mereka. Right. Jadi awak boleh kongsikan skrin, kemudian boleh bentang. Okay. Saya stop sharing saya dulu. Baik, saya persilakan. Sama ada Alia, Norazima ataupun Balkis. Saya persilakan. Wakil kumpulan 7. Saya Silakan, Balkis. sekejap ya. Okey, berdasarkan melalui perbincangan kami, apa yang kami dapat simpulkan, tenaga adalah satu ukuran, tenaga adalah ukuran satu daya untuk melakukan kerja, atau erti kata lain, tenaga adalah keupayaan ataupun kebolehan untuk melakukan kerja. Okey, seterusnya, jisim adalah ukuran kuantiti skala yang terkandung dalam satu objek, ataupun jisim adalah ukuran jumlah jirim dalam badan yang tidak dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Seterusnya, berdasarkan persamaan E equal to mc square, kami dapat rumuskan bahawa ini merupakan teori kerelatifan khas Einstein. Rumus ini menyatakan jisim dan tenaga adalah fizikal yang sama. Jisim dan tenaga boleh ditukar di antara satu sama lain. Seterusnya, melalui persamaan M equal to E over C square, ini adalah persamaan kesetaraan jisim tenaga, mass energy equivalent, yang bermaksud hubungan antara jisim dan tenaga adalah dalam kerangka rehat sistem di mana kedua-dua nilai hanya berbeza dengan pemalar dan unit ukuran. Itu sahaja yang kami dapat simpulkan daripada perbincangan tadi. Okey, boleh pergi ke slide yang pertama tak? Mungkin saya ulas sikit kot rasa. Okey, tenaga. Okey, kita mulakan dengan yang jisim dulu kot sebab jisim tu yang lagi mudah untuk itu. Jisim adalah ukuran jisim adalah ukuran kuantiti skala yang terkandung dalam satu objek. Penyataan yang pertama tu dia masih lagi umum sebab bila dikatakan kuantiti skala dalam fizik kita tahu ada banyak kuantiti skala kan, jadi bila ditulis jisim adalah ukuran kuantiti skala tu dia masih sebenarnya awak tak menerangkan apa-apa pun, awak tak menerangkan apa kuantiti skala tersebut, alright. Jisim adalah ukuran jumlah jirim dalam badan. Itu lebih baik dia punya penerangan dia. Cumanya awak kena terangkan lah jirim tu apa.
kan, dan orang akan tanya jirim tu apa sebenarnya kan. Cuma saya nak tanya untuk pernyataan yang kedua tu, kenapa ditambah dalam yang tidak dipengaruhi oleh daya tekan graviti? Maksudnya apa maksudnya tu Azin? Kalau apa yang saya faham, jisim ni berbeza dengan berat. Berat ni dipengaruhi oleh daya tarikan graviti, manakala jisim tidak. Jisim kalau berada di mana-mana tempat, dia still mempunyai jumlah jirim yang sama. Okay. Maksudnya awak bezakan di antara jisim dengan berat lah di situ. Kemudian yang untuk tenaga tu pula, tenaga adalah ukuran satu daya untuk melakukan kerja. Saya rasa ramai orang yang tulis apa yang memberikan takrifan tenaga macam ni, tenaga adalah ukuran satu daya, tenaga adalah ukuran. Cumanya kenapa penyataan ini tak tepat sebab dia seolah-olah mengatakan tenaga dan daya itu adalah sama. Daya dengan tenaga sama atau berbeza? Berbeza. Jadi kalau kita kata tenaga adalah ukuran satu daya tu, dia betul ataupun tidak kalau itu? Kan kalau tenaga dan daya berbeza, kemudian bila awak ditanya apa itu tenaga, awak kata oh tenaga adalah tak kira lah ukuran satu daya tu kita boleh abaikan. Tenaga adalah daya untuk melakukan kerja. Adakah itu penerangan yang tepat? Penerangan yang betul, sorry. Saya kurang faham tentang tenaga ini. Saya cuma cakap, saya cuma boleh simpulkan tenaga ni adalah macam kebolehan ataupun keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, jadi as in yang pernyataan kedua tu tak apa, selepas ni kita akan tu sebelum kita settlekan pernyataan yang pertama. Sebab pernyataan pertama tak settle lagi, so awak tak boleh lari ke pernyataan kedua kan. Soalan saya mudah je. Tenaga dengan daya ni dua benda, awak sendiri kata dia tenaga dan daya tu adalah dua benda yang berbeza. Jadi kalau kita tulis tenaga adalah ukuran daya untuk melakukan kerja tu, betulkah pernyataan tu? Saya tak pasti. Dia tak dua jawapannya sama ada ya ataupun tidak, itu je lah kan. So boleh tak awak berikan awak rungkaikan ketakpastian awak sekarang dan bagi jawapan, right? Kan dia punya awak tulis itu tenaga adalah ukuran, kalau nak buang ukuran itu pun tak apa kot. Tenaga adalah daya untuk melakukan kerja. Tapi pada masa sama awak juga cakap tadi tenaga dan daya ni adalah dua benda yang berbeza kan. Jadi betulkah ayat tenaga adalah satu daya untuk melakukan kerja ataupun daya untuk melakukan kerja? Kalau saya rasa pernyataan ni salah kalau tenaga adalah satu daya tapi daya ni pelbagai. Daya pelbagai. So jadi pernyataan yang tu betul atau salah? Itu je saya nak tahu jawapan awak kan. Salah, pernyataan tu salah. Right? Dia seolah-olah awak kata oh laki dengan perempuan lain. Tapi bila orang tanya apa tu perempuan, awak kata oh perempuan adalah lelaki yang pakai tudung kan. Macam orang kata macam wow, tapi awak kata laki perempuan lain. Jadi macam mana awak memberikan takrifan perempuan tu bernisbahkan pada lelaki, right? Jadi tenaga dan daya adalah dua perkara yang beza, right? Itu awak semua kena faham, right? Sebab yalah awak dah belajar mekanik klasik, awak dah belajar konsep-konsep yang lagi tinggi kan dengan pensyarah lain. Jadi kalau
selama ni awak tak jelas apa beza di antara tenaga dan daya tu macam dia macam agak maksudnya asas awak lemah lah, kira maknanya mungkin awak boleh kira kalau diberi formula tenaga kinetik, awak boleh kira masukkan V, masukkan N, lepas tu boleh dapat tenaga kinetik. Tapi bila orang tanya tenaga kinetik tu apa sebenarnya, kan awak tak boleh menerangkan apa benda tenaga tu, right? Jadi kita tak maulah macam tu, kita tak mau pelajar kita hanya tahu mengira saja tapi tak tahu apa yang dikira tu. Okay. So tu untuk pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua tu, tenaga adalah ukuran kebolehan untuk melakukan kerja dan awak kata dia macam keupayaan. Soalan saya adalah tenaga ni dia adakah semua tenaga yang wujud ni cuma tenaga keupayaan saja ataupun ada jenis tenaga lain? Ada jenis tenaga yang lain. Jadi kalau kata tenaga adalah ukuran kebolehan atau keupayaan untuk melakukan kerja, adakah itu merangkumi semua tenaga ataupun tidak? Tidak. So takrifan yang awak beri ni dia lengkap ataupun tidak? Tidak. Jadi kalau nak lengkapkan lagi macam mana? Apa yang boleh kita tambah supaya dia jadi lagi lengkap? Kan sebab awak kata ada jenis tenaga lain selain daripada keupayaan kan. Jadi tetapi jenis tenaga lain tu tidak disebut dalam jawapan dan pernyataan yang kedua tu. Jadi macam mana kita boleh, ada tak cadangan untuk apa cadangan awak untuk mengubah suai pernyataan yang kedua tu supaya dia jadi lagi lengkap lah benda tu. Tenaga adalah satu keupayaan untuk melakukan satu kerja dari satu ahli kumpulan awak yang lain boleh bantu juga, bukan awak seorang saja kan. Tu. Right. Sebab benda-benda yang saya bangkitkan ni dia bukan dia bukan fardu kifayah, dalam arti kata kalau ada 3 orang satu kumpulan cukuplah seorang saja faham, yang 2 lagi tak faham tak apa. This is something, soalan-soalan yang saya berikan ni, yang the 4 questions I've given you, this is something that all physics students should know, right? Maksudnya kalau orang tanya apa tu daya, apa tu tenaga, awak patut boleh memberikan jawapan apa tu tenaga kan. Kalau orang tanya apa tu jisim, awak patut boleh berikan jawapan apa tu jisim. Sebab kalau awak semua tak boleh menerangkan apa tu jisim, apa tu tenaga, maksudnya selama ni awak hanya pandai, mungkin tak pandai pun, awak hanya tahu mengira berapa jisim, berapa tenaga yang dimiliki oleh satu jasad, tapi sebenarnya awak tak tahu pun apa yang awak kira tu kan. So itu pelik lah kan. Macam mana kita diajar selama 5 tahun untuk mengira sesuatu dengan cekap, tetapi kita tak diberitahu apa sebenarnya yang benda kita kira ni kan. Jadi kita jadi macam Najib Razak kan, duit masuk ke dalam akaun dia, lepas tu dia kata oh dia tak tahu macam mana duit tu masuk akaun dia kan. So yalah, kita tak mahu berada dalam kejahilan macam tu. Orang yang macam tu sama ada memang dia buat silap kan, dan dia tak mengaku ataupun memang dia tak tahu. So macam soalan tentang apa tu tenaga tu, betul lah macam Bakir kata, dia bukan saja tenaga keupayaan, dia bukan saja keupayaan tapi ada tambahan juga lah kan. Jadi awak semua boleh fikirkan apa itu, apa pernyataan yang lagi lengkap lah untuk bila orang tanya apa tu tenaga. Right? Boleh kita ke slide yang kedua. Slide yang seterusnya. Right, yang ini pun saya rasa yang untuk soalan pertama tu jelaskan maksud persamaan berikut dalam 2-3 ayat. Yang ini pun saya rasa rumus ini menyatakan jisim dan tenaga adalah kuantiti yang sama, iaitu berbentuk jirim. Jisim dan tenaga boleh ditukar antara satu sama lain. Saya rasa ramai banyak kumpulan juga yang beri jawapan yang hampir sama, yang kata macam jisim dan tenaga itu adalah sama. Cumanya kalau kita cakap dia sama, right? Saya rasa ramai orang kata
tenaga dan jisim tu sama sebab ada tanda sama dengan kat situ kan. Jadi bila kita sebagai kita yang belajar fizik matematik ni bila nampak sama dengan je, kita akan kata oh yang belah kiri mesti sama dengan yang belah kanan. Tetapi kalau korang tengok jisim dan tenaga tu kanan tu jisim didarabkan dengan kelajuan cahaya kuasa 2, right? Betul tak? Jadi unit dia akan berbeza, unit untuk dan apa yang diukur tenaga dan jisim tu pun akan berbeza kan. Sebab dalam slide yang sebelumnya tadi tu kita dah lihat apa maksud tenaga, apa maksud jisim, dan kalau kita bandingkan maksud yang awak berikan dalam slide pertama tu kan, awak cakap jisim adalah sekian-sekian, lepas tu tenaga adalah sekian-sekian. So both are different things kan. Lepas tu tutup dekat dalam slide yang kedua awak kata oh jisim dan menurut persamaan ni jisim dan tenaga adalah kuantiti yang sama. So macam orang kata macam so bendanya sama ke berbeza ke kan. Jadi ayat rumus ini menyatakan jisim dan tenaga adalah kuantiti fizik atau kuantiti apa yang sama tu, itu ayat yang salah, right? Either it is the same or it's not the same, right? Kan sama ada awak lelaki atau perempuan kan, tak boleh ada dua-dua kan. A person cannot be both female and male at the same time kan. Awak tak boleh berada di college dan berada di fakulti pada waktu yang sama kan. So kalau awak dan this is just logical thinking, right? Sama ada sesuatu tu dia ada ataupun tak ada, sama ada di sini atau di sana kan. Dia tak boleh ada di sana dan juga di sini pada waktu yang sama. Itu asas logik kan. Kalau kita tak sedar benda tu, maksudnya kita tidak berfikir secara logik, right? Dan kalau kita tak berfikir secara logik, dan susahlah kita nak belajar sains, sebab sains ni dia mengandaikan kita boleh berfikir secara logik, right? Tapi kalau hukum logik pun kita langgar je kan. Dan susahlah nak belajar sains, right? Kemudian jisim dan tenaga boleh ditukar antara satu sama lain. Kalau korang tengok penyataan yang kedua ni, dia macam bercanggahan juga dengan penyataan yang sebelumnya. Sebab penyataan sebelumnya disebut jisim dan tenaga ni sama. Lepas tu tiba-tiba awak kata, oh jisim tenaga ni boleh ditukar ganti antara satu sama lain pula. Jadi kalau kita ada A dan B, kan? Kalau kita ada A dan B, dua benda, A dan B. B berbeza dengan A. Jadi kita boleh cakap lah, A dan B tu boleh ditukar ganti kan, because A and B are different from each other. Tapi kalau A sama dengan B, maksudnya kalau A tu sama dari segala segi dengan B, dan kalau kita nak tukar ganti pun tak ada maksud lah, sebab kalau A sama dari segala segi dengan B, maksudnya B tu sebenarnya adalah A lah kan. Dan kalau B tu sama dengan A, then there's no point of exchanging kan. Kita tak boleh tukar ganti kan. Kalau misalnya awak dengan kawan awak, contohnya awak dan kawan awak ada perbezaan je kan. Jadi katakan hari ni, petang ni awak tak mau datang ke makmal tahun 2 untuk amali, awak boleh tukar ganti dengan kawan awak kan. Dan awak boleh buat begitu sebab awak dan kawan awak berbeza. Tapi kalau awak dengan kawan awak sama dari segala segi kan, dari hujung rambut ke hujung kaki memang sama kan, artinya kawan awak tu adalah awak, right? Jadi kalau begitu nak menukar, so there's only one of you actually, right? Jadi mandangkan there's only one of you, so you cannot talk about exchanging, right? Jadi jawapan yang untuk soalan pertama tu dia tidak betul lah, dan perlu cari jawapan yang lebih betul lah. Kemudian penyataan yang kedua, kesetaraan jisim tenaga adalah hubungan antara jisim dan tenaga dan kerangka rehat sistem di mana kedua-dua nilai hanya berbeza dengan pemalan unit ukuran. This is slightly better than the first statement, right? Jawapan untuk soalan yang bawah ni lagi elok, lagi tepat berbanding dengan jawapan yang untuk soalan di atas ni, right? Dalam kata awak kata jisim dan tenaga ni setara, right? Setara, dan
tenaga dan jisim ni dihubungkan dengan apa yang membezakannya adalah pemalar C kuasa 2 ni, right? Jadi penyataan yang bawah ni lebih tepat berbanding dengan penyataan yang di atas ni, right? Cuma yalah, yang menjadi kepelikan kepada saya sebab persamaan yang di atas dan bawah ni sama je, cuma saya ubah kedudukan yang di atas tu saya jadikan E sebagai sebutan rumus, kan? Manakala yang bawah tu saya jadikan M sebagai sebutan rumus, tapi both are the same equation, right? Jadi saya tak pasti macam mana macam mana persamaan yang dua persamaan yang sama, right? Boleh boleh ditafsirkan, right, untuk memberikan dua jawapan yang berbeza, kan, because both equations are the same, kan. Dekat atas tu E sama dengan MC kuasa 2, manakala yang bawah tu M sama dengan E bagi dengan C kuasa 2, right? Jadi tujuan saya memberikan, terima kasih Balkis. Tujuan saya memberikan keempat-empat soalan ni adalah kerana sebelum kita boleh bercakap tentang bagaimana teori kelasifan khas mengubah konsep jisim dan tenaga ni, kita perlu semak dulu apa yang kita sedia fahami berkenaan dengan jisim dan tenaga ni lah, right? I'm not sure why I didn't show saya stop. Saya nak share screen saya. I think never mind, I'll share it from here. Let's see, modern. It should be, hang on. It should be where it should be. Yeah. Let's see. Recent. Kat mana saya letak apa itu? There you go. Right, saya share screen saya ni dulu. Kita habiskan dengan benda ni, right? Let me just go to the screen below. Okay, sorry. Okay, pula. So, ini adalah perkara-perkara penting yang kita perlu ketahui, right? Bila kita bercakap tentang konsep jisim dan tenaga dalam fizik dalam teori kelasifan khas. Yang pertamanya kita kena faham, kita kena semak balik, macam saya katalah, kena semak balik apa yang awak faham tentang jisim dan tenaga dalam fizik klasik. Right? Secara mudahnya jisim ni adalah berapa banyak benda, berapa banyak zarah yang terkandung dalam satu jasad. Right? Mass is how many atoms are there within an object. Right? Itu penerangan yang paling, saya rasa yang paling mudah untuk orang faham. Right? Kalau kita bayangkan, kalau pernah main Lego kan, boleh dipasang-pasangkan menjadi objek yang lagi besar kan. Kalau kita cerakinkan Lego tu menjadi blok-blok kecil tu, jisim jasad yang kita pasang tu, yang kita bina yang kita bina tu merujuk kepada berapa banyak blok Lego yang diperlukan untuk membina jasad tersebut, right? Jadi itu yang awak kena sematkan dalam kepala awak bila bercakap tentang jisim ni. Yalah, awak boleh cakap jisim ni berbeza dengan berat sebab berat bergantung pada tekanan graviti, manakala jisim tidak. Tapi itu tidak menerangkan apa itu jisim, right? Bila itu hanya menerangkan perbezaan di antara jisim dan berat, right? Orang tanya apa itu jisim, pasal awak beri jawapan apa beza jisim dengan berat. Orang pun kata macam itu bukan jawapan yang aku nak, kan? Jadi jisim adalah kandungan jirim atau kandungan zarah yang terkandung dalam suatu objek, right? Itu yang awak kena faham, right? Kemudian bila kita dah settle, bila kita dah faham apa yang dimaksudkan dengan jisim dan juga dengan tenaga dalam fizik klasik, barulah kita boleh pergi kita boleh lihat bagaimana teori kelasifan khas ni mengubah idea tentang jisim dan tenaga. Yang pertamanya adalah let me just end with this particular one here, right?
kita akan bincang ni pada hari Isnin, tapi saya sebut je. Sebelum ni kita tahu bahawa jisim adalah berapa banyak zarah yang terkandung dalam sesuatu jasad. Right? Tetapi dalam teori kehidupan khas, jisim ni diberikan maksud baru, diberikan takrifan baru. Jisim ni adalah ukuran tenaga. Right? Tenaga yang dimiliki oleh sesuatu jasad. Right? Jadi jisim ni adalah sejenis tenaga. Right? Jisim adalah sejenis satu bentuk tenaga. Right? Sebelum ni awak belajar tentang tenaga keupayaan, tenaga kinetik, kan? Jadi jisim ni adalah satu lagi bentuk tenaga selain daripada tenaga keupayaan dan juga tenaga kinetik. Itu perkara pertama. Yang kedua, bila kita dah tahu oh jisim ni adalah sejenis ataupun satu bentuk tenaga, right? Maka kita kena tahu juga yang jisim ni boleh ditukar ganti dengan tenaga dan tenaga boleh ditukar ganti dengan jisim. Artinya, right? Artinya sebuah jasad ataupun satu jasad yang mempunyai berjisim, right? Satu jasad yang berjisim mengandung boleh ditukarkan menjadi tenaga, manakala satu jasad yang memiliki tenaga sebenarnya tenaganya tu akan menambah kepada jisim dia, right? Ataupun secara mudahnya objek, kalau ada dua jasad, satu jasad tu pegun, satu lagi jasad tu bergerak. Jasad yang bergerak tu mempunyai tenaga kinetik, manakala jasad yang pegun tu tidak memiliki tenaga kinetik. Right? Memandangkan tenaga adalah sejenis atau tenaga ni boleh ditukar ganti menjadi jisim, maka kita boleh menyimpulkan bahawa objek yang memiliki tenaga kinetik itu lebih tinggi jisimnya berbanding dengan objek yang pegun. Kenapa? Sebab mana dia dapat tambahan jisim tu, dia dapat daripada tenaga kinetik dia. Right? So itu yang kita maksudkan dengan kesetaraan jisim dan tenaga. Right? Dia macam secara mudahnya jisim dan tenaga ni macam dua mata wang yang berbeza. Right? Ringgit dengan US dollar contohnya. Kan? Sekarang ni mungkin RM4 bersamaan dengan $1. Right? So kalau awak ada RM4, awak boleh beli $1. Kan? Jadi kita kata $1 ni setara dengan RM4. Kan? Dan kalau awak tahu kadar tukaran mata wang asing di antara ringgit dengan dolar, maka kalau ada $1 awak boleh dapat RM4. Kalau ada RM4 awak boleh dapat $1. Right? Jadi tenaga dan jisim ni je awak boleh bayangkan dia macam dua mata wang yang berbeza. Right? Dan kadar tukaran di antara jisim dan tenaga adalah kelajuan cahaya. Right? So yang E sama dengan MC squared tu, C squared tu, C kuasa 2, itu adalah kadar tukaran di antara jisim dan juga tenaga. Right? So itu cara yang paling bukan cara paling mudah, tapi kalau awak nak faham apa yang sebebel pasal tenaga, jisim, kesetaraan semua ni, awak bayangkan dua mata wang yang berbeza, kan? Ringgit dengan USD, kan, dengan US dollar. Right? Sekarang ni mungkin RM4 bersamaan dengan 1 USD. Jadi kalau ada RM4 awak boleh dapat $1. Kalau ada $1 awak boleh dapat RM4. Right? Jadi ada kesetaraan di antara RM4 Malaysia dengan $1. Itu yang kita maksudkan. Right? So sama juga energy mass equivalence ni. Energy and mass are equivalent in a sense, and the conversion rate between energy and mass is given by the speed of light. Okay, so kita akan bincangkan dengan lebih mendalam konsep ni pada hari Isnin nanti. Tapi buat masa sekarang, right, memadai untuk awak faham bahawa selama ni kita membayangkan tenaga dan jisim ni sebagai dua benda yang beza. Right, sebab kita fikir, well, kalau aku timbang berat badan aku, apa yang aku timbang adalah jisim aku. Right? Kalau aku berlari, aku ada tenaga kinetik dan tenaga kinetik aku ni berbeza dengan berat badan aku, dengan jisim aku. Right? Jadi dalam fizik klasik sebelum ni, tenaga, dalam kes ni tenaga kinetik
dengan jisim adalah dua perkara yang berasingan. Tetapi dalam fizik kerelatifan, right, tenaga dan jisim ni sebenarnya setara antara sama. Ada cara untuk menukar ganti, untuk mengaitkan kedua-dua kuantiti ni. Right? Jadi kita berhenti di sini dan kita sambung lagi pada hari Isnin nanti insyaAllah. Right? Jadi terima kasih semua. Siapa yang kumpulan yang belum lagi letakkan pautan tu boleh letakkan dan saya akan semak nantilah dia punya tu. Okay. Jadi selamat tengah hari dan assalamualaikum semua. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Thank you. Thank you, Terima kasih, sir. sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir.